الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كما علمت آدم فعلمنا وكما فهمت سليمان فهمنا وكما عصمت يوسف فعصمنا وكما سلمت يونس فسلمنا وكما أكرمت أيوب فأكرمنا وكما ألهمت أوليائك فألهمنا وكما هيمت أحبابك فهيمنا ومن رضاك غنمنا ومن فضلك لا تحرمنا وجعلنا لك من الشاكرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini di rumah Allah yang mulia ini. Dan alhamdulillah kita dapat peluang berbanding dengan ada sebahagian orang yang lain yang tidak mendapat peluang untuk bersama-sama berhimpun di dalam majlis ilmu pada malam ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dalam ketika waktu keadaan yang menimpa kita ini ataupun musibah yang menimpa kita ini dapat juga kita bersama-sama di dalam majlis ilmu di rumah Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung ke surat 187. Berapa ayat? 87. Okey. Lepas 186 baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kata Imam Ibn al-Jazari, sifatuha jahrun wa rakhwun mustafil munfatihun musmatatun wa diddu qul mahmusuha fahathahu syakhsun sakat syadiduha lafzun ajid qatin bakat wa baina rakhwin wasyadidi lin umar wa sab'u ulwin khussa dartin qidin hasar wa sadu dadun ta'u dha'un mutbaqah wa firra min lubbi hurufi mudlaqah safiruha sadun wa zayun wa sinu qalqalatun qutbu jadin walinu wawun wa ya'un sakana wan fataha qablahuma walinhirafi sahhiha fil lami warra wa bitakririn ju'il walittafashshi shinu dadan istatil. Kata Imam Ibn al-Jazari, sifat-sifatnya iaitu jahar, rakhawah, istifal, infitah dan ismat. Katakanlah olehmu akan lawannya itu hamas, hurufnya pada ungkapan fahathahu syakhsun sakat, syiddah pada ajid qatin bakat, dan di antara rakhawah dan dengan syiddah hurufnya pada ungkapan lin umar dan 7 huruf isti'la pada ungkapan khussa dartin qid dan sad da ta dha adalah huruf itbaq dan ungkapan firra min lubbi adalah huruf idlaq, safir hurufnya sad, zai dan sin, qalqalah pada ungkapan qad ujadin dan lin hurufnya waw sukun dan ya sukun serta baris fathah sebelum keduanya, dan inhiraf itu betullah pada lam dan ra dan takrir dijadikan padanya ra, dan tafasyi itu shin, adapun ta itu huruf istitalah. Ini dalam kata Ibn al-Jazari ini lengkap keseluruhan sifat-sifat iaitu sifat-sifat huruf, sifat-sifat lazimah.
Ada sifat lazimah bagi huruf-huruf hijaiyah tersebut. Begitu juga kata Syekh Ali Al-Bari, sama juga seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Jazari. Baik, seterusnya kita tengok ke 5. Nombor 5 iaitu sifat aridah. Seperti mana yang telah lalu kita sebutkan, iaitu sifat-sifat huruf ini ada dua. Yang pertama sifat lazimah, yang kedua adalah sifat aridah. Jadi sifat lazimah sifat yang pada huruf itu, sifat yang ada pada huruf itu. Manakala sifat aridah sifat-sifat yang mendatang, yakni apabila huruf-huruf hijaiyah itu bertemu dengan huruf-huruf yang lain. Bila dia bertemu dengan huruf-huruf yang lain, maka terjadi sifat aridah. Adapun sendirinya, seorang dirinya, maka dia bersifat dengan sifat lazimah. Okey, itu jelas di situ? Jelas itu. Baik. Adapun sifat aridah ini sifat yang mendatang, yang masuk pada huruf hijaiyah itu ada 11. Iaitu yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa, yang kelima tafkhim, yang keenam tarqiq, yang ketujuh mad, yang ke-8 qasr, yang ke-9 sukun, yang ke-10 harakah, yang ke-11 saktah. Ini semua pernah kita dengar lah, kan? Ataupun dalam hukum mim mati ke, hukum nun mati ke, mad dan sebagainya. Ini semua pada ilmu tajwid perbahasan, perbincangan ilmu tajwid yang disebut ataupun yang masyhur disebut dalam kitab-kitab tajwid. Jadi kaedahnya yang pertama adalah hendaklah kita mengenali terlebih dahulu sifat lazimah, kemudian kita kenal sifat aridah. Barulah sebutan pada huruf ataupun pada bacaan ayat-ayat Al-Quran itu bunyinya tepat ataupun bunyinya jelas dan betul. Baik. Apa dalilnya? Kata Syekh Ibrahim As-Samannudi, izharun idghamun wa qalbun wa kada ikhfa wa tafkhimun wa riqqun ukhidha wal maddu wal qasru ma'at taharruki wa aidan sukunu wa aidan sukunu was-saktu uhuki. Wa aidan, kalau nak baca sambung, wa aidan nisukun, sebab dia tanwin bertemu dengan hamzatul wasli. Bila tanwin bertemu dengan hamzatul wasli, maka tampak nun sebelum hamzah wasal. Kalau tidak, wa aidas sukunu tak boleh. Wa aidanis sukunu. Nanti cara baca lah. Kalau baca satu-satu perkataan, wa aidan as-sukunu, itu tak apa. Tapi kalau baca bersambung, wa aidanis sukunu was-saktu huki. Izhar, idgham dan iqlab, demikian juga ikhfa dan tafkhim serta tarqiq diambil kira, dan mad serta qasr bersama harakah dan juga sukun serta sakdah telah diceritakan ataupun telah dinyatakan. Ini kata Syekh Ibrahim As-Samannudi berkaitan dengan sifat aridah yang disebut ada 11 sifat aridah. Dan sifat aridah juga dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu sifat berlawanan dan juga tunggal. Sifat aridah juga ada dua bahagian. Yang pertama sifat berlawanan, yang kedua sifat tunggal. Ada bersifat berlawanan, iaitu seperti mad lawannya qasr. Mad itu adalah bacaan panjang. Adapun qasr itu adalah bacaan pendek. Itu jadi mad itu lawannya qasr. Adapun sifat tunggal iaitu sakdah. Sifat tunggal adalah sakdah. Baik. Yang keenam, ulama tajwid mengatakan bahawa terdapat beberapa kelebihan ataupun faedah
mengetahui atau mempelajari sifat-sifat huruf ini. Jadi kata ulama tajwid, ada beberapa faedah, beberapa kelebihan bagi mereka yang mengetahui atau mempelajari sifat-sifat huruf. Bukan saja belajar sifat huruf ni, kan? Bukan tidak ada manfaat, bukan tidak berfaedah kalau kita belajar. Pasti ada manfaat dan ada faedahnya bagi sesiapa yang mempelajari sifat-sifat huruf ini. Iaitu yang pertama, dapat membezakan antara huruf yang berkongsi pada satu makhraj. Huruf yang berkongsi pada satu makhraj, seperti contoh huruf lathawiyah, ta, za, dan wa. Ta, za, wa. Satu makhraj tapi bunyinya berbeza. Sa, sa, sa. Kemudian za, za, za. Kemudian wa, wa. Kita biasa dengar bunyi apa? Za kan? Za, za, za. Lidah, ujung lidah kita keluar sedikit daripada gigi. Za, za. Dan dia ditebak, melengkung lidah kita ke atas. Za, za. Za. Kalau sa, sa, infitah. Sa, sa. Kalau za, 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 za. Adapun za, za dia itbaq ataupun dia melengkung ke atas lidah kita. Sa, ba, ta, za. Jadi za ada sifat yang keduanya ataupun sifat yang lainnya pada za itu adalah isti'la. Bila isti'la, lidah terangkat. Za, pangkal lidah terangkat. Itu beza antara tiga huruf di satu makhraj. Satu makhraj, hujung lidah bertemu dengan gigi kacip sebelah atas ataupun menempel di bawah gigi kacip sebelah atas, maka itulah makhraj bagi huruf sa, zal dan za. Jadi yang pertama katanya dapat membezakan antara huruf yang berkongsi pada satu makhraj. Jadi kata Imam Ibn Al-Jazari telah menyebut dalam kitabnya An-Nasr bahawa setiap huruf yang bersamaan pada segala sifatnya maka tidak dapat dibezakan melainkan dengan makhraj, dan setiap huruf yang bersekutu pada makhrajnya maka tidak dapat dibezakan melainkan dengan sifat-sifatnya. Jadi huruf yang sama pada sifat tidak dapat dibezakan melainkan hanya dapat dibezakan dengan makhraj. Makhraj itu berbeza. Kalau sifat sama, makhraj dia berbeza. Tapi kalau makhraj dia sama, maka sifat dia pula berbeza. Begitu. Jika tidak terjadi yang demikian itu, maka jadilah setiap huruf sama pada pendengaran dan jadilah ia seperti suara binatang yang tidak menunjukkan makna tertentu kerana tidak boleh dibezakan akan zatnya. Jadi kalau tak berlaku perbezaan antara huruf tu, sama ada berbeza pada sifat atau berbeza pada makhraj. Kalau tak berlaku begitu, maka kita dengar semua sama, tak ada beza. Tak faham makna, sebutannya tak tepat, tak fasih, tak jelas gitu. Jadi sebab itu setiap huruf ada perbezaan. Itu juga kata setengah ulama tajwid, setiap huruf itu dia ada makhrajnya tersendiri. Dari sudut makhraj dia ada makhrajnya tersendiri. Kalau pada kita nampak, kita faham, kalau makhraj dia pangkal halkum, kita kata pangkal halkumnya. Tapi di pangkal halkum tu dia ada 3 tempat. Dia ada di halkum, minta maaf. Di halkum tu dia ada 3 tempat. Kemudian pula di 3 tempat tu dibahagi kepada satu tempat ataupun satu makhraj tu ada 2 huruf pula. Ada 2 tempat pula. Maksudnya di pangkal halkum tu, di pangkal halkum itu bukan hanya satu saja, bahkan dia ada 2 pula di pangkal halkum. Dan di tengah halkum pun ada 2 pula. Di hujung halkum pun ada 2 lagi. Jadi itulah kata ulama tajwid, amat terlalu terperinci huruf-huruf yang keluar daripada makhrajnya. Baik. Jadi kita dapat membezakan antara kelebihan kita mempelajari sifat-sifat huruf ini, dapat membezakan antara huruf tersebut.
ia berkongsi pada makhraj tetapi berbeza pada sifat. Yang kedua, dapat mengetahui antara huruf yang kuat dengan huruf yang lemah, supaya dapat diketahui sama ada huruf tersebut harus diidghamkan ataupun tidak diidghamkan. Jadi huruf yang kuat, apa huruf yang kuat? Huruf yang bersifat dengan isti'la, maka huruf itu kuat. Jadi kalau huruf yang tidak bersifat dengan isti'la, maka dia termasuk dalam golongan huruf yang lemah. Kemudian martabat dia, tahap-tahap sebutan dia, itu semua diambil kira. Ulama tajwid mengatakan bahawa tidak harus diidghamkan huruf yang kuat ke dalam huruf yang lemah sebagai idgham kamil, yakni sebagai idgham yang sempurna, melainkan yang sah ataupun yang betul riwayatnya, seperti mana idgham qaf pada kaf yang terdapat pada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mursalat ayat 20. Jadi surah Al-Mursalat ayat 20 ini ayatnya berbunyi, alam nakhluqkum min ma'in mahin. Idgham qaf kepada kaf. Kaf dengan qaf lebih kuat daripada kaf. Akan tapi ada riwayat yang membaca seperti itu, maka sah mengidghamkan qaf kepada kaf. Kalau ikut pada martabatnya, martabat kaf itu ataupun huruf kaf itu adalah huruf yang lemah berbanding dengan huruf qaf. Tak boleh diidghamkan. Ada setengah riwayat tidak mengidghamkan. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Setengah riwayat, setengah qiraat tidak mengidghamkan. Dan ada riwayat yang mengidghamkan. Semuanya ada silsilah dia. Ada silsilah dia. Jadi yang faedah yang kedua, kebaikan yang kedua adalah dapat mengetahui manakah huruf yang kuat dan manakah huruf yang lemah. Yang ketiga, dapat memperelokkan sebutan setiap huruf yang berlainan makhraj. Dalam Al-Quran terdapat pertemuan huruf yang sama, yang hampir atau yang berjauhan pada makhraj. Maka dengan menguasai sifat-sifat huruf, dapatlah dilafazkan huruf-huruf tersebut dengan betul, sama ada tinggi atau rendah, berangin atau tidak dan sebagainya. Jadi yang ketiga, faedahnya adalah dapat mentahsinkan, memperbaiki, memperelokkan sebutan setiap huruf yang berlainan makhraj. Itulah di antaranya berkaitan dengan sifat aridah, iaitu pentingnya kita mempelajari akan sifat-sifat huruf. Pada muka surat 190 ini dia dibuat ataupun dia panggil gambar rajah ataupun jadual. Jadual rajah ini ialah bermula daripada atas, iaitu sifat, kemudian terbahagi kepada dua, lazimah dan aridah. Kemudian pada sifat lazimah itu ada tunggal, ada berlawanan, yang disenaraikan ni 17 keseluruhannya. Adapun sifat aridah ni ada 11. Dan mat dan qas ialah sifat berlawanan. Adapun syaktah adalah sifat tunggal. Baik, ini secara umum kita boleh rujuklah jadual ini, gambar rajah ini sebagai panduan kita. Kemudian masuk kepada huraian sifat lazimah bagi huruf hijaiyah. Baik. Jadi kita sedia maklum bahawasanya sifat lazimah ini adalah 17 keseluruhannya. Jadi dimulakan terlebih dahulu, iaitu dengan sifat yang pertama ialah sifat jahar. Sifat jahar. Baik, sifat jahar itu pada bahasanya adalah nyaring ataupun nyata. Jahar jelas, nyaring nyata itu maksudnya jahar. Macam contoh dalam bab fiqh, kalau kita sembahyang, ada sembahyang yang bacaannya jahar, ada sembahyang yang bacaannya sir. Kan? Jadi nak bagi faham makna jahar itu, sembahyang yang bacaannya jahar adalah sembahyang maghrib, isya dan subuh. Adapun sembahyang zuhur dan asar adalah bacaan imamnya secara sir. Sir itu ialah sir
tidak mengganggu makmum di sebelah. Tapi kita sendiri dengar bacaan kita. Kan? Baik, itu dalam bab fiqh. Jadi makna jahar tu lebih kurang, maksudnya jahar tu adalah kuat, jelas, nyata, nyaring. Itu maksud jahar. Dari sudut istilah, makna pada istilah pula nafas ataupun angin tertahan semasa menyebut hurufnya kerana berpegang kuat ia pada makhrajnya. Jadi katanya di sini ialah nafas ataupun angin. Bila kita sebut huruf-huruf jahar, tak keluar angin dari mulut kita, tak keluar angin. Suara dia bunyi. Jadi kata sahib Al-Sabil Al-Syafi, wal jahru habsu jariyatil ma'rufi, iaitu dan jahar itu tertahan berlari nafas yang dikenali. Itu bahasa sastra lah. Itu maksudnya apabila kata huruf itu bersifat dengan jahar, maka nafas ataupun angin itu tertahan, tidak keluar angin. Jadi huruf-hurufnya ada 19. Huruf-huruf jahar ada 19. Ataupun dalam rangkai kata azuma waznu qari'in zi ghaddin jiddin talaba. Azuma waznu qari'in zi ghaddin jiddin talaba. Kita tengok. Azuma ain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18 semua? 19. Apa lagi satu tinggal? Apa lagi satu lagi? Apa lagi satu lagi tertinggal? Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ini semua ini adalah huruf-huruf huruf-huruf jahat. Semua ini disusun dalam rangkai kata azuma wazn qari'in dhi ghaddin jiddin talaba. Jadi kesemuanya ada 19, yaitu ain, dha, mim, waw, zai, nun, qaf, alif, ra, hamzah, dhal, ya, gha, ghin, dha, jim, dal, ta, lam dan ba. Baik, kita sebut huruf ain. Ain, 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 ain. Okey, sebut bahagian atas. A. Katanya huruf jahat tertahan nafas semasa menyebut hurufnya. Baik, macam mana kita nak tahu tahan tak tahan? Macam mana kita nak tahu tahan tak tahan nafas kita? Kita sebut ni kita bernafas ke tak bernafas? Masa kita sebut huruf jahat ni bernafas ke tak bernafas? Ada siapa boleh jawab?
bernafas. Tapi kalau bernafas, kata sini tertahan nafas. Kena ke tak kita sebut tu? Lagu mana? Kalau kata tahan nafas lagi, sebut tu macam mana pula tak bernafas? Bernafas masa sebut kan? Baik. Masa kita tahan nafas, boleh tak kita menyebut ataupun kita bercakap? Boleh tak? Masa kita tahan nafas, boleh tak kita bercakap? Tak boleh tak? Bismillah. Boleh tak? Contohlah. Tahan nafas. Bunyi je. Lagu mana pula? Okey, baik. Jadi tahan itu nafas ataupun angin yang keluar daripada mulut kita semasa kita menyebut. Itu maksudnya. Angin yang keluar ni adalah nafas juga. Angin yang kita sedut ni adalah nafas juga. Ingat. Jadi masa kita menyebut huruf jahat, tertahan nafas, maknanya tidak ada desir angin yang keluar daripada mulut kita. Contoh huruf kita sebut kita letak tangan kita kat bibir mulut kita yang terbuka ni, kita jangan letak luar. Mas memang tak ada lah. Buka mas kalau pakai mas letak macam ni memang tak keluar angin. Jadi kita letak depan. Jadi kita sebut apa kita rasa? Di jari kita ni dia mudah rasa apa dan angin kita boleh rasa dengan jari kita ni. Bila kita sebut ada tak desiran angin yang keluar kena jari kita? Ada tak? Ada. Tapi bila kita sebut sin, huruf sin, tak ada nak bunyi sin pun dah keluar dah angin ataupun nafas. Nampak? Itu beza antara huruf jahat dan huruf hamas. Jadi huruf jahat bila kita sebut hurufnya tidak keluar nafas, desiran nafas itu tidak keluar. Dha, kita sebut dha, silakan. Dha. Apa yang keluar? Suara. Angin tak ada? Ada angin? Tak ada angin. Suara keluar tak? Suara keluar. Dia tertahan nafas, bukan tertahan suara. Tertahan nafas semasa menyebut hurufnya. Itu maksud dia jahat. Lagi jadi bila kita sebut huruf ada tak nafas yang keluar? Tak ada. Desiran angin yang keluar tidak ada. Lagi wow. Ada tak angin yang keluar? Tak ada kan? Kalau ada, itu cara kita nak cek sebutan kita. Kalau ada keluar angin, adalah itu kita melakukan kesilapan. Wow. Zai. Tapi bunyi itu bunyi apa tu? Itu bunyi apa? Bukan bunyi hamas tu. Sebab dia dah bersifat dengan jahat, dia tidak akan bersifat dengan hamas. Nampak? Huruf-huruf yang bersifat dengan jahat, dia tidak akan bersifat dengan hamas. Kerana dia berlawanan. Dia takkan boleh bersifat kedua-duanya dalam sifat berlawanan tersebut. Dia hanya memiliki satu sifat antara sifat berlawanan. Kalau dia bersifat dengan jahat, maka dia tidak akan bersifat dengan hamas. Begitu. Jadi zai yang bunyi itu adalah bunyi sofir, bukan bunyi hamas. Itu sifat sofir. Sofir itu desiran yang kuat tetapi tanpa mengeluarkan angin ataupun nafas dari mulut. Kalau kita sebut zai, tidak ada angin nafas yang terkeluar daripada mulut. Kalau keluar, bermakna kita buat sifat hamas, bukan kita buat sofir. Jangan keliru. Kerana sin pun mempunyai sifat sofir juga. Itu bagi sin. Tidak mengapa. Sin berlainan daripada zai. Kemudian nun. Kita sebut na. Tak ada angin kan?
ya. Na, tidak ada angin yang keluar dari mulut kita. Kemudian qa. 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 Ya, qa di mana? Pangkal lidah. Kan? Bunyinya pun ke dalam. Qa dengan pangkal lidah terangkat. Isti'la pula, sifat isti'la. Kemudian dia qa itbaq juga. Kan? Dia tangkup ke atas, terangkat ke atas. Qa. Jadi tidak ada angin yang keluar dari mulut kita ketika menyebut huruf tersebut. Alif. Alif bunyinya a. Tidak ada desiran angin yang keluar daripada mulut kita. Zal. Zal pula. Ra. Ra. Tidak ada desiran angin yang keluar dari mulut kita. Begitulah huruf-huruf yang berikutnya sampailah ke huruf ba. Itulah di antaranya huruf-huruf jahar ataupun sifat jahar. Huruf-huruf yang bersifat dengan jahar. Kemudian yang kedua iaitu adalah hamas. Yang kedua adalah hamas. Hamas ni maksudnya pada bahasa sembunyi. Makna pada bahasa sembunyi. Makna pada istilah nafas terlepas semasa menyebut hurufnya kerana lemahnya ia berpegang pada makhraj. Jadi dia tidak berpaut kuat pada makhraj berbanding dengan jahar. Kalau jahar dia berpegang kuat pada makhraj, sebab itu tidak terlepas nafas masa menyebut huruf jahar. Adapun hamas, bila menyebut huruf-huruf hamas, maka terlepas nafas daripada mulut kerana tidak berpegang kuat pada makhraj-makhrajnya huruf-huruf tersebut. Jadi rangkai kata huruf-huruf hamas, fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Ini jahar. Wa fahathahu syakhsun sakat. Ini adalah hamas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi huruf hamas ada 10, huruf jahar ada 19. Keseluruhannya adalah 29. Jadi antara sifat berlawanan ni, sifat yang pertama, sifat yang kedua, hitung kedua-duanya terangkum 29 huruf hijaiyah juga. Dia tak lebih, dia tak kurang. Pasti dalam lingkungan 29 huruf tersebut. Fahathuhu syakhsun sakat, itu rangkai kata bagi himpunan huruf-huruf hamas. Jadi fa, bila kita sebut huruf fa, makhrajnya pada syafatain, yakni bibir bawah bertemu ataupun menyentuh gigi atas, gigi kacip sebelah atas. Macam kita nak gigit bibir bawah. Kalaulah huruf ba dengan huruf mim, iaitu dua bibir atas dengan bibir bawah bertangkup. Tapi huruf fa tidak, hanya bibir bawah saja yang kena pada gigi kacip sebelah atas. Fa. Cuba kita sebut fa. Bila sebut, automatik ada angin yang terkeluar dari mulut kita. Ada. Itu dipanggil hamas. Kan? Kemudian ha. Walaupun dia di mana ha, di halkum. Ha dengan ain sama makhraj dia, iaitu di tengah halkum. Jadi bila kita sebut ha, ada angin yang keluar daripada makhraj tersebut ataupun daripada rongga mulut kita,
dan kena. Kalau kita letak tangan ni kena. Ha. Kita duk makan pedas tu, kita duk ha tu, tu keluar ada angin bila kita sebut huruf ha. Kemudian sa di depan, bila kita sebut ada angin yang keluar, itu maksudnya hamas. Kemudian ha bulat ataupun ha simpul, kan? Contoh sebab ha tu makhraj dia di mana? Di pangkal halqum ke? Ha dengan hamzah makhrajnya adalah di pangkal halqum. Tapi sama, tengok tadi dia kata ada setengah huruf yang sama pada makhraj tapi berbeza pada sifat. Contohnya ha dengan hamzah. Ha dengan hamzah sama makhraj iaitu pangkal halqum, tapi sifat dia berbeza. Hamzah sifatnya jahar, ha sifatnya hamas. Tengok berbeza, itu berbeza. Cuma sama pada makhraj. Bila kita sebut berangin. Tapi bila sebut hamzah tidak berangin, tapi satu makhraj. Itu. Ini Allah Taala punya ciptaan, tak ada siapa boleh menandinginya. Tengok, hebat. Okey, itu ha. Jadi bila kita sebut ihdina, bunyi hamas pada huruf ha. Itu ha. Shin itu ada hamas. Asyhadu an la, contoh azan kan, atau kita baca tasyahud kan. Jadi shin itu berbaris sukun ataupun dia tidak berbaris lah. Maksudnya shin itu mati. Bila shin mati, hamas dia kuat. Begitu juga kalau sin pun, kalau dia baris sukun ataupun dia mati tidak berbaris, bunyi hamas dia tu kuat. Berbeza dengan huruf yang mutaharrikah ataupun huruf yang berbaris, bunyi hamas dia kurang sedikit. Begitu. Baik. Jadi shin juga berdesir nafas ketika menyebut hurufnya, dan juga kha. Itu bila kita nak sebut kha, itu hamas dia. Bunyi tak sini, kan? Bunyi di hujung halqum, tapi angin tetap keluar melalui rongga mulut ini. Sebab apa angin itu keluar? Dia sebut dah tadi, kerana lemah berpegang pada makhraj. Jadi makhraj tidak ditekan dengan kuat, maka dengan sebab itulah angin keluar daripada mulut. Dan juga sa, bila kita sebut sa, angin keluar melalui rongga mulut. Juga sin, kaf dan ta, begitulah sehingga huruf ta, semuanya sebutan huruf hamas ini ialah sebutan yang mana keluar angin ketika menyebut hurufnya kerana ia lemah berpegang pada makhrajnya. Baik. Jadi itulah antaranya sifat yang berlawanan, iaitu yang pertama jahar dan juga hamas bagi sifat lazimah. Sifat lazimah. Jadi sifat aridah kita belum masuk lagi kerana dia dahulukan dengan sifat lazimah. Jadi sekali kelas ni kita tak boleh nak buh dua sifat tu nanti ikut keliru. Sebab satu berlawanan, satu tu ada dua sifat. Okeylah. Jadi kita faham dengan jelas, mudah-mudahan itu dari sudut teorinya. Yang penting adalah dari sudut praktikal juga penting untuk memperbaiki ataupun mentahsinkan lagi kita punya sebutan
bacaan ayat Al-Quran kita. Sempat ke lagi nak baca ni? 8. Oh dah berkelik-kelik dah. Tak ada. Nanti kita akan datang pula kita bacalah. Malam ni kita tak sempat baca. Baik, jadi itulah antaranya huraian sifat yang pertama, iaitu jahar dengan hamas. Jadi senang kita nak ingat huruf hamas, kita nak ingat huruf jahar ada berapa, kita ingat huruf hamas. Kan? Kita ingat huruf hamas ada 10, maka baki je adalah huruf jahar. Itulah kaedah dia, senang. Itu kaedah macam tu. Mana ada satu ketika dahulu guru saya pesan, kalau kamu nak ingat hadis-hadis sahih dan juga hadis hasan ni berapa banyak, mungkin tak mampu kamu nak ingat banyak, sebab banyak sangat. Cara dia kamu hafallah hadis-hadis dhaif. Hadis dhaif pun jenuh nak hafal. Hadis dhaif pun jenuh nak hafal. Jadi dia kata antara yang paling sikit adalah hadis dhaif. Hafallah hadis dhaif, itu kaedah lah. Kaedah. Jadi kita hafal yang sikit, yang selebihnya tu adalah sifat jahar. Begitu kaedah dia. Boleh nak hafal minta apa, tak mau hafal minta apa, janji kita faham. Itulah. Kalau nak hafal tu agak-agak semabuk, orang kata agak-agak tak boleh nak hafal, tak apalah. Dimaafkanlah. Tapi kalau lah nak jadi alim besar dalam bidang tajwid ni, hafal. Kalau kita nak setakat kita nak pelepas diri kita, tak apa, faham, insya-Allah dah pun memadai. Selebihnya dengan praktikal bacaan kita pada ayat-ayat Al-Quran. Jadi sebelum penutup kita sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah, insya-Allah secara turut. Saya baca, tuan-tuan dan puan-puan turut bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulang sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم. Sekali lagi. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekali lagi. Ghairil ri itu kena nipis ya. Ghai itu adalah lin. Mana sebelumnya bari fathah, ya sukun. Sebelum ghain bari fathah, selepasnya ya sukun. Jadi itu lin. Ghairi, ri itu kena bawah tarqiq.
Ghairil maghdub, ba kena tebal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. آمين. طيب والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.